Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram pada kali ini saya nak ceritakan tentang seorang hamba Allah ni. Dia kongsikan pengalaman seram dia masa dia menetap lebih kurang 1 tahun dekat sebuah rumah sewa. Okey, kita bagi nama samaran dia sebagai No. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Jadi pada tahun 2011, No ambil keputusan untuk keluar daripada kampung. Asalnya dia menetap dekat kampung, tapi dia fikir-fikir balik, yelah kerja pun tak banyak dan gaji pun sikit je kan kalau kat kampung. Jadi dia pun buat keputusan untuk try cari kerja dekat bandar. So pada masa tu dia minta tolong dengan kawan-kawan dia yang ada kerja dekat sebuah kilang ni untuk carikan dia kerja. So kawannya ni namanya Jan. Jadi Jan ni lah yang tolong dia untuk carikan kerja. Lepas tu Jan ni pun dah prepare awal-awal dah. Dia cari rumah sewa yang baru untuk diorang berempat tinggal dekat sana. Masa tu No plan untuk pergi ke bandar. Dia, adik dia Zara dan seorang lagi kawannya yang namanya Irma. Jadi 3 orang ni merantau daripada kampung nak pergi cari kerja dekat kota sana. Tambah-tambah pula dia dengar gaji bekerja dekat kilang sana tu okey lah, lumayan lah juga kalau nak comparekan dengan kerja dia dekat kampung tu. Katanya belum kerja lagi dia dah fikir dah dapat gaji nanti nak pergi shopping, nak pergi beli itu, beli ini, macam-macam lah dia plan. Okey, dalam pukul 5 pagi barulah dia sampai dekat depan rumah sewa diorang. Dan sampai je dekat sana, Jan tadi dah pun menyambut diorang dah. Jadi sebenarnya Jan ni dia tak tidur dekat rumah tu tau, sebab katanya dia takut nak tidur seorang-seorang. Jadi dia menumpang tidur dekat rumah kawan dia yang ada berhampiran dengan taman perumahan diorang tu. Jadi masa tu 5 minit jugalah Jan ni menunggu dekat luar rumah, sampailah diorang ni semua sampai dekat depan rumah tu. Jadi Non cakap sampai dekat rumah tu diorang semua macam teruja lah kan. Nampak keadaan rumah tu macam okey. Lepas tu masuk ke dalam rumah tu, adalah sikit-sikit perabot dalam rumah tu. Tak adalah macam kosong sangat. Dan rumah tu sendiri boleh kata agak besar juga. Rumahnya pula rumah 2 tingkat. Dan semua bilik ada dekat tingkat atas. Dah, lepas diorang dah bagi dah bilik masing-masing, No dengan adik dia tadi pergilah kemas baju. Jadi No dengan Zara ni diorang buat keputusan untuk duduk satu bilik. Dah tu Jan dengan Irma ni satu bilik. Tapi bilik Jan dengan bilik Irma ni lah yang bilik utamanya, sebab dalam bilik diorang tu ada bilik air. Bilik yang No dengan Zara duduk pula agak kecil sikit. Katanya sesuai lah untuk dia yang tak berapa minat sangat dengan bilik yang besar-besar, sebab dia rasa macam menyeramkan. Dah tu diorang ada satu lagi bilik sebenarnya, dan bilik tu diorang jadikan tempat untuk jemur baju. So dalam rumah tu ada 3 bilik lah. Jadi masa mula-mula diorang masuk ke dalam bilik tu, walaupun diorang macam teruja, lepas tu macam happy lah kan, ada sikit-sikit perabot, tapi diorang ada pelik dengan satu benda ni tau. Katanya setiap penjuru bilik yang ada dekat dalam rumah tu mesti ada satu ranting kering tau. Ada semacam ranting, lepas tu ada daun-daunnya, dan benda semua memang macam dah lama sangat tinggal dekat dalam rumah tu. Jadi diorang ni semua macam pelik jugalah tengok situasi tu kan. Tapi diorang macam tak mempersoalkan benda tu dan ignore je, cuma bersihkan, buang semua benda tu, dan diorang buat macam biasa je. No ni cakap dia ada jugalah rasa macam meremang bila fikir-fikirkan benda tu semua. Dan keadaan tangga rumah tu pun boleh kata menyeramkan juga. Yelah, tangga rumah tu diorang macam pasang kapet yang colour merah gelap tu. Mungkin itulah kot yang nampak rumah tu macam cantik lah kan. Tapi bila dah gelap, benda tu nampak macam menyeramkan. Kawasan kejiranan situ pun boleh dikatakan sunyi, sebab rumah yang diorang sewa tu ada dekat hujung sekali, dan sebelah rumah dia ni ada sekeluarga yang menetap dekat sana. Dah tu belakang rumah diorang tu rumah kosong, tak berpenghuni. Dan katanya kalau tengok ke arah rumah tu boleh tahan seram jugalah. Dah lah rumahnya kosong, usang, gelap pula tu. Jadi pada masa tu dekat dengan seminggu dah diorang stay dekat rumah baru diorang tu, dan dah 3 hari diorang bekerja.
Katanya Alhamdulillah, Noh, adik dia Zara dengan kawan dia Irma dapat bekerja satu shift. Cuma Jan je dia kerja shift lain. Jadi kalau dia orang bekerja pagi, Jan akan bekerja malam. Kalau dia orang kerja malam, Jan akan kerja pagi. Jadi sepanjang weekday, hari bekerja tu, dia orang memang jarang sangat nak jumpa dengan Jan ni. Sebab ialah daripada pagi lagi, seawal pukul 4 pagi, dia orang dah siap-siap dah nak pergi kerja. Dan kalau shift malam pula, dalam pukul 4 petang macam gitu, dia orang dah keluar dah. Jadi hari Minggu je lah, waktu cuti je lah yang dia orang jumpa. Noh ni terfikirlah juga, macam manalah Jan duduk sorang-sorang dalam rumah tu kan, malam-malam pula tu. Tak takut ke dia? Memang berani betul lah dia kan. Lagipun Irma yang sebilik dengan Jan tu, kalau Jan bekerja, malam hari je Irma akan pergi tidur dalam bilik dia orang ni. Sebab tak berani nak tidur sorang-sorang. Katanya bila cuti je, dia orang akan, bersukaria lah. Dah tu hampir setiap malam, dia orang akan main daun teruk. Pagi hari pula dia orang akan bagi-bagikan kerja rumah ni. Dia orang mengemas rumah, bersihkan sampah semua dengan niat supaya tak adalah benda-benda yang nak tinggal dalam rumah tu. Kalau ada masa pula dia orang akan masak-masak, lepas tu lepak-lepak, akan makan-makan sambil lepak-lepak. Walaupun sebenarnya rumah dia orang tu tak ada TV. Tak lama lepas tu, ada satu malam ni, masa tu Noh, Zara dengan Irma ni tengah best-best syok-syok main daun teruk. Tapi Jan ni dia tak join sama lah, sebab dia baru je habis shift pagi. Katanya masa tu diorang main daun teruk sambil-sambil menunggu Jan. Yelah, Jan tengah tidur dalam bilik dia pada masa tu. Dan sebenarnya barang-barang macam bantal, selimut semua yang milik Irma ni, semuanya ada dalam bilik Zara dan juga Noh ni tau. Sebab katanya walaupun Jan ada, tapi Irma ni tetap juga takut nak tidur dalam bilik tu. Mungkin dah terbiasa kot diorang tidur bertiga kan. So masa tu sedang syok-syok dia tengah main daun teruk tadi, tiba-tiba je dia terdengar ada ketukan pintu daripada bilik diorang. So diorang semua pun macam terdiam tau, saling berpandangan antara satu sama lain. Dan tiba-tiba Jan cakap, "Woi, aku ni, buka." Masa diorang semua dengar suara Jan yang bercakap, diorang macam lega lah kan. Diorang ingatkan ada sesuatu yang misteri, sebab diorang fikir masa tu Jan tengah tidur. Jadi Noh ni pun bangun, lepas tu dia pergi buka pintu kan. Masa dia buka pintu tu, katanya dia macam terkejut tengok ke arah Jan. Dan Jan cakap macam ni, "Tadi siapa yang ketuk pintu bilik aku? Kau ke Irma?" Masa tu Jan pandang je kat arah Irma ni dengan mukanya yang mengantuk. Yelah, pukul 4 pagi pun dia tak tidur lagi kan. Baru je balik kerja, lepas tu dah lelap kejap, dah kena ganggu. Memang nampak dengan jelas lah yang muka dia tu tengah mengantuk. Jadi diorang yang ada dekat dalam bilik ni macam pelik lah kan. Siapa pula yang ketuk bilik dia ni? Kita semua tengah syok main daun teruk kan. Diorang pun macam pelik. Yelah, tak mungkin salah seorang daripada diorang ni pergi ketuk pintu bilik Jan tu. Sebab diorang semua main kat dalam bilik diorang dan tak ada siapa pun yang keluar daripada bilik tu. Jadi Noh ni pun cakap lah, mana ada kita orang ketuk bilik kau Jan? Kau mengikau ni kot. Dah tu Jan tadi macam tak puas hati lah kan. Dia tengok je ke arah diorang ni semua. Dan dia cakap, "Kalau korang tak ketuk lepas tu pulas-pulas pintu bilik aku, takkanlah aku boleh terjaga. Korang jangan nak main-main, jangan nak usik aku pula." Kali ni diorang macam saling berpandangan antara satu sama lain. Lepas tu diorang fikir, si Jan ni macam tak main-main kan, serius ni. Time tu lah semua bulu romanya berdiri. So pada malam tu, buat pertama kalinya si Jan ni minta untuk tidur sama-sama dalam bilik diorang. Jan yang berani tu pun nak pergi tidur bilik diorang tau. Jadi kalau Jan ni dah jadi penakut, diorang bertiga ni lagilah takut. Lagipun selama ni yang buatkan diorang ni berani sikit sebab diorang fikir diorang ada Jan. Jan ni berani. Katanya lepas 5 bulan diorang tinggal dekat rumah tu, Jan ada cerita dekat Noh ni. Dia cerita, kata lepas kejadian ketukan malam hari tu, dia macam boleh rasa tau yang dalam bilik dia ni macam ada sesuatu. Dan Noh sendiri pun pernah merasainya juga. Sebab Noh sendiri dia pernah tidur dalam bilik Jan ni tau. Katanya masa tu dia macam gaduh dengan adik dia Zara. Lepas tu yelah merajuk. Biasalah kan adik-beradik gaduh-gaduh macam itu. Lepas tu dia pun nak tumpanglah tidur dalam bilik Jan. Zara pula tidur dengan Irma dalam bilik diorang tu. Noh cakap masa dia tidur dekat dalam bilik Jan tu memang susah untuk tidur tau. Dan dia selalu sangat kena tindih dengan sesuatu tau. Cuma dia cubalah buat tak indah semua tu. Dah tu dia cakap mimpi pun lain macam tau. Dia mimpi baby menangis, merangkak macam gitu. Itu yang buat dia makin rasa seramnya tu.
Lepas 6 bulan dia orang tinggal dekat rumah tu, tinggallah dia orang bertiga. Masa tu Irma dah keluar dah dari rumah tu sebab katanya dia baru je berkahwin. Jadi dia kenalah tinggal dengan suami dia kan. So masa tu Jan tetap juga tidur sorang-sorang dalam bilik dia, dan Noh pula sebilik dengan Zara. Katanya Noh ni dia boleh kata cepat jugalah nak merasa sesuatu tu. Ada benda ke tak, dia macam cepat jugalah nak merasa. Tapi bila dia rasa pelik sikit, dia takkan paksa diri dia untuk palingkan muka, untuk tengok benda tu macam itu kan. Sebab dia bukanlah berani sangat, tapi tak adalah macam pengecut gila. So macam sedang-sedang lah kan. Lepas Irma dah pindah daripada rumah tu dalam sebulan macam itu, time ni Noh lah pula yang kena usik. Kalau Jan memang dia dah terbiasa sangat lah kena usik semua, tapi Noh ni dia tak biasa sangat kena usik ni semua, walaupun dia dah lama sangat dah tinggal dekat rumah tu. Jadi dekat bilik Noh dan juga Zara ni sebenarnya ada satu katil queen macam itu. Cuma sebab dia orang tak ada tilam, dia orang cuma ada toto je, jadi Noh dengan Zara ni dia akan tidur dekat atas toto. Katil tadi pula dia adalah susun barang sikit. Sebenarnya dalam bilik dia tu pun macam ada jugalah benda-benda pelik yang berlaku. Katanya tempat yang dia tidur tu tak boleh nak beralih sikit pun. Kalau beralih sikit, confirm dia kena tindih. Sebab dia fikir yang sebelah tempat dia tidur tu adalah tempat benda tu. Jadi dia tak naklah masuk line dia ke apa kan. Kalau masuk je ke line dia, terus kena tindih. Rasanya kes-kes macam ni saya pernah ceritakan sebelum ni, yang berlaku dekat bapa saudara saya sendiri, yang mana satu katil tu bukan main luas, satu katil tu kan, dia akan tidur dekat sebelah sini je. Kalau dia balikkan sikit badan dia, masuk je line, mungkin line benda tu, confirm dia kena tindih. Dan benda ni berlaku kat kampung tau. Jadi hari demi hari dia lalui macam gitulah. Katanya kadang-kadang takut dan jarang sangatlah diorang ni berani. Cuma yelah diorang dah tinggal situ kan, terpaksalah buat berani. Jadi ada satu malam ni, baru je diorang balik daripada shift pagi. So diorang macam kepenatan sangat, tak tukar lagi baju kerja ni, diorang tertidur. Noh dengan Zara ni dia tertidur. Jan pula kan dia macam shift tak sama dengan diorang kan. So macam dia dah keluar rumah lah pada masa tu nak pergi kerja. Jadi diorang berdua ni tertidur sampailah pukul 9 malam. Katanya kerja kilang tu memang boleh tahan letih jugalah. Sebenarnya kerja tu tak berat sangat pun, tapi sebab jangka masa yang panjang diorang kerja tu yang buatkan diorang letih. Lagipun diorang kena bangun dalam pukul 3.30 pagi macam tu, siap-siap get ready untuk pergi kerja, dan dalam pukul 4 pagi diorang dah kena keluar dah, nak kena tunggu bas. Jarak daripada tempat kerja dengan rumah diorang pula lebih kurang dalam 45 minit. Itu pun kalau tak jam. Katanya kalau jam 2 jam tau. Nampak kan Kuala Lumpur ni Kuala Lumpur. Katanya dia memang pilih rumah sewa yang agak jauh sikit daripada kilangnya, sebab rumah sewa tu boleh tahan murah kalau nak dibandingkan dengan rumah sewa yang lain. Katanya rumah tu rumah 2 tingkat. Lepas tu halaman tempat parkir kereta tu muat 2 buah kereta, dan kos untuk sewa rumah tu hanyalah RM400. Mana nak dapat sekarang ni kan. Dan benda ni berlaku pada tahun 2011. Mungkin boleh tahan, boleh tahan murah lah nak comparekan dengan lain, lagi pun bandar kan. Okey, masa tu dia tengah tidur kan, tengah bermimpi ke apa. Lepas tu Noh tadi dia terdengar suara Zara panggil dia tau. Angah, tolong aku, Angah, macam gitu tau. Masa tu Zara minta tolong dengan Noh ni untuk keluarkan badan dia daripada bawah katil. Separuh daripada badan dia ni dah ada dekat bawah katil dah. Dan benda tu berlaku tanpa dia sedar tau. Kan dia orang berdua tengah syok-syok tidur kan. Jadi Noh ni pun heran lah. Dia tanya Zara, macam mana kau boleh ada dekat bawah katil pula ni? Yelah, walaupun diorang berdua ni tidur dekat atas lantai je, dekat beralaskan toto macam itu, tapi tak pernah pula Zara ni bermimpi sampai kan masuk ke bawah katil. Dan Zara pada masa tu dia cuma terdiam je, dia tak jawab apa, dan diorang berdua sambung tidur. Pagi esoknya tu barulah Zara buka cerita. Zara cakap masa tu dia tidur, yelah diorang berdua pun tidur kan, dan dia macam sedar dalam sedar tak sedar macam itu. Dia rasa macam ada sesuatu ataupun mungkin seseorang yang tengah main-main dengan rambut dia. So masa tu dia macam buka mata kan. Buka mata dia tengok dah ada jaring-jaring katil tu dah. Sebab masa tu dia memang dah ada dekat bawah katil kan. Jadi dia pun sama terkejut. Itu yang dia minta tolong dengan angahnya tu. Masa tu Noh tadi terus meremang bulu-roma tau. Jadi lepas peristiwa tu je, kalau diorang nak tidur, memang diorang akan tidur rapat-rapat.
Sebab yelah, kalau kes-kes tindih ni semua, diorang macam dah terbiasa sangat dah. Tapi kalau kena ganggu macam gitu, itu macam sangat ekstrim. Dan diorang sendiri pun saling berjanji dah, diorang akan kerja pada shift yang sama. Kalau kena shift yang lain, diorang seboleh-bolehnya akan pujuk juga supervisor diorang ni minta nak kerja pada shift yang sama. Kalau OT ke apa, memang diorang akan minta sama-sama. Jadi ada satu malam tu, lepas maghrib, dalam pukul 7.45 malam, Noh dengan Zara tadi, dia baru balik bekerja. Yelah, penat-penat bekerja tadi kan. Dan Jan pula, macam biasalah, kalau tak hari cuti, memang susah sangat dia nak jumpa dengan Jan. Dia sampai je dekat pintu pagar rumah, dia tengok kat rumah, lepas tu dia macam rasa lega lah sikit. Sebab Jan dah buka dah suai-suai lampu yang ada kat dalam rumah ni. Katanya itu memang perjanjian dia orang. Kalau siapa-siapa yang kerja shift pagi, dia nak kena buka lampu untuk orang yang baru balik kerja ni. Sebab yelah, dia tak nak lah sampai-sampai rumah je, rumah dalam keadaan gelap, lepas tu masuk dengan seram macam tu kan. Jadi masuk je dalam kerangan rumah, dia terus kunci pagar, dan Zara macam biasa tunggu Noh ni untuk buka pintu rumah dulu, baru diorang masuk sama. Lepas diorang masuk sama-sama dalam rumah tu, diorang terkejut sangat sebab dalam rumah tu penuh dengan kekatu tau. Satu ruang tamu tu penuh dengan kekatu yang tengah berterbangan, tengah mengelilingi lampu. Masa dia tengok kejadian tu berlaku, macam pelik jugalah. Yelah, dekat luar rumah pun buka lampu juga, tapi tak ada langsung kekatu tau. Macam mana dekat dalam rumah ni boleh penuh dengan kekatu? Siapa yang biasa ada pengalaman dengan kekatu ni, memang kita semua akan tahulah kan. Kalau dekat luar rumah tu kita buka lampu, of course dia akan ada dekat luar rumah dulu. Yelah, dekat dalam rumah celah mana je pun dia nak masuk kan. Jadi dia cakap itu memang satu peristiwa yang sangat pelik bagi dia orang. Jadi dalam masa hampir setahun dia bekerja dekat kilang tu, dia katanya dia macam bersyukur sangatlah sebab selama ni dia dengan Zara ni selalu dibagi OT sama-sama. Tapi sampailah satu hari ni tau, Zara cakap, "Angah, aku kena buat OT malam ni." Masa tu Zara pun macam, yelah tak best lah kan, sebab sebelum ni dah janji dah nak OT sama-sama. Kalau tak, tolak lah OT tu kan. Tapi mungkin malam tu macam dia sendiri pun macam terpaksa juga. So terpaksa langgar perjanjian antara dia orang. Kebetulan Jan pula pada malam tu tak ada juga kat rumah tau. Sebab katanya dia temankan kawan dia balik kampung untuk ambil barang. So terpaksalah Noh tadi tinggal sorang-sorang dalam rumah tu. Malam tu perasaan seram, perasaan takut memang tak lari dah daripada diri dia. Dan susah pula dia nak lelapkan mata. Yelah, bila pejam je mata, dia akan terbayangkan rumah ni besar. Lepas tu, yelah, benda tu pernah berlaku, benda ni pernah berlaku. Macam-macam dia ingat. Dan pada malam tu juga, dia buka semua lampu yang ada dekat rumah tu tau. Sebab dia tak nak diganggu. Tak lama lepas tu, akhirnya dia tertidur juga. Lepas dia dah tertidur tu, tiba-tiba dia terdengar tok 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 tok. Ada orang ketuk pintu bilik dia. Masa tu dia nak bangun tau, tapi dia tak boleh nak bangun sebab dia dah kena tindih dah. Time ni dia fikir, ya Allah, mesti Zara ni yang ketuk ni, mesti Zara nak masuk dalam bilik kan. So masa tu macam-macam lah ayat Al-Quran yang dibaca biar benda tu pergi dari situ dan dia boleh lepaskan diri. Tapi tak juga. Katanya lama jugalah dia dalam keadaan kena tindih tu. Makin lama makin jelas dia dengar ketukan pada pintu tu. Dan dengan tombol pintunya dipulas-pulas lagi tau. Masa tu dia fikir mungkin Zara ni marah lah ni. Yelah sampai pulas tombol pintu macam gitu kan. Dan sebenarnya tombol pintunya tu dah rosak. Kuncinya memang tak jadilah. Noh tadi dia jumpa kayu dekat dalam bilik store. Jadi kayu tu dia sendalkan dekat tombol pintu. Lepas tu yang satu ujung lagi dekat lantai macam tu kan. Jadi kalau tolak kan tak bergerak. Jadi itulah kunci yang paling kukuh yang dia guna masa tu. Dalam masa yang sama dia cuba juga untuk lepaskan diri kan. Dah kena tindih tadi, nak bergerak pun tak boleh. Dan yang mampu dia ucapkan masa tu, ya Allah tolong, macam gitu. Dah lah pintunya rancak diketuk, lepas tu tombolnya pula kuat dipulas. Dalam fikiran dia, confirm lah Zara marah ni, confirm Zara marah. Dah tu dia rasa macam menyesal jugalah dia pergi kunci pintu tu. Tak pun dia pergi sendal dengan kayu pintu tu tadi kan. Dah tu dia pun baca lagi Al-Quran, baca. Dah penat dah berperang dengan benda tu. Dan last kali dia berjaya juga lepaskan diri. Lepas dia berjaya lepaskan diri je, bunyi ketukan dengan bunyi tombol pintu tadi terus hilang tau. Masa tu dia fikir, mungkin Zara ni macam penat lah kot nak mengetuk kan.
Dah tak fikir panjang, dia bangun, dia pergi buka pintu tu dan dia pun panggil lah kan, Zara, kat mana? Tapi tak ada siapa pun nyaut. Padahal masa tu dia dengan hati yang gembira dah tau. Finally ada orang kat rumah ni kan. Tak adalah dia keseorangan lagi. Tapi bila dah panggil, sunyi je rumah tu. Masa tu lah baru dia sedar yang kata sebenarnya dalam rumah tu tak ada siapa-siapa pun. Masa tu dia boleh rasa dah tau macam ada sesuatu je. Tapi dia cuba positifkan diri dia. Dan dia tetap jerit, Zara. Dah tu dia pergi jenguk dekat luar pintu. Intai-intai lah kokok Zara ada kat bawah ke apa kan. Tapi tetap juga tak ada jawapan. Dah tu dipanggil lagi, Zara, kau ada kat bawah ke? Sorry lah, aku tak dengar. Woi, naiklah, aku silap kunci pintu bilik semalam, dia cakap. Tapi sama juga, tak ada pun suara menyaut daripada Zara. Dah, dia pun beranikan diri untuk keluar daripada bilik tu. Masa dia turun anak tangga, satu-satu anak tangga tu kan, masa tu habis berdiri bulu roma dia tau. Bila dia turun ke bawah, dia tengok tak ada siapa pun kat bawah. Masa tu langkah dia macam jadi makin berat tau. Dan bulu roma dia ni tak payah cakap lah, semuanya berdiri tegak. Dia pun pergi ke arah pintu rumah. Masa dia fikir, tak mungkin lah Zara dengan Jan ni main-mainkan aku. Mustahil lah. Dah tu dia pun pergi tengok jam kan. Dah pukul berapa sekarang ni? Rupa-rupanya pada masa tu baru pukul 6.30 pagi. Lagi tak masuk akal. Mustahil Zara dah sampai ke rumah pada jam segitu. Jan pula, dia dah cakap awal-awal dah yang dia akan balik pada pukul 8 pagi tu. Lagipun kalau betul lah Jan, mestilah dia akan keluar kan, tunjukkan diri dia macam tu. Tak adalah nak main sorok-sorok ke apa. Dan lepas tu Noah tadi pun pergi buka pintu rumah dan dia pergi cek kunci yang diorang letak dalam pasu dekat dengan pintu rumah tu. Memang biasanya kunci rumah diorang akan sorokkan dekat situ. Dan kunci rumah tu tak berganjak pun, masih lagi ada dekat situ. Lepas dah tengok kunci tadi, masa tu lah dia fikir, ya Allah, apa benda lah pula ni. Time tu dia memang dah tak fikir dah nak toleh ke belakang ke, nak tengok dalam rumah tu ke apa benda kan. Dia terus keluar rumah dan dia tunggu diorang ni semua sampai rumah tu. Daripada pukul 6.30 pagi tu sampailah adik dengan kawan dia tu sampai ke rumah tau. Dia tunggu dekat luar rumah tu sorang-sorang. Tak tahulah, bagi saya macam tunggu kat luar rumah lagi menakutkan kot. Kan, lagilah open, lagi banyak. Dah, lepas Jan dan juga Zara ni balik, dia pun ceritalah apa yang berlaku. Dan diorang ni semua pun macam meremang juga. Ada satu hari tu, salah seorang kawan diorang ni menumpang tidur dekat rumah sewa diorang tau. Nama kawannya ni Linda. Dan lepas dia menumpang tidur dekat rumah diorang ni semua, lepas tu dia balik rumah dia balik kan, rumah family lah. Lepas dia balik rumah dia tu, katanya ada kejadian yang pelik yang dah berlaku tau. Bayangkan mesin basuh rumah Linda tu boleh bergerak sendiri. Sampaikan keluarga diorang ni terpaksa panggil pakar untuk settlekan masalah ni. Jadi katanya hampir 2 tahun diorang tinggal dekat rumah tu. Tadi rasanya saya cakap hampir setahun kan, tapi sebenarnya hampir 2 tahun diorang tinggal dekat rumah tu. Dan tak lama lepas tu diorang jumpa rumah yang lain. Alhamdulillah, lepas tu diorang ambil keputusan untuk pindah. Katanya kali terakhir diorang tinggal dekat rumah tu, diorang sempatlah jumpa dengan tuan rumah. Dan tuan rumahnya ni namanya Encik Zaki. Sebenarnya diorang macam tak bagi tahu apa-apa pun dengan Encik Zaki ni. Tak ceritalah apa rumahnya tu keras ke batu ataupun cerita apa kejadian pelik-pelik yang diorang dah pernah alami. Diorang tak cakap apa-apa pun. Diorang cuma terus serahkan kunci rumah je. Dan Encik Zaki tadi tersenyum dekat diorang ni semua tau. Lepas tu Encik Zaki cakap macam ni. Dia cakap, korang ni lah orang yang paling lama yang tinggal dekat rumah saya ni. Sebelum-sebelum ni ada je penyewa lain, tapi biasanya seminggu je. Dah lepas seminggu mesti tak tahan. Lepas tu dah tak nak sewa dah. Dah macam-macam yang saya usahakan nak bersihkan rumah ni, tapi semuanya tak berjaya. Berani jugalah korang bertiga ni kan. Masa tu Cik Zaki tadi pun macam tengok-tengok lah keadaan rumah dia ni. Lepas tu dia pergi ambil, katanya ada buah mata kucing dekat depan rumah dia tu. Dan diorang bertiga ni pun macam, yelah, agak menunggu dia juga kan, nak tahulah sejarah daripada rumah ni. Dah tu Cik Zaki buka mulut lagi. Dia cakap, saya ingatkan korang ni seminggu je bertahan. Mesti korang nampak kan daun dan juga rantai yang kering dalam setiap bilik tu. Tapi kenapa korang tak ada tanya apa-apa pun dekat saya? Dan satu lagi, korang tak tanya pun kenapa rumah ni murah sangat. Jadi masa tu diorang bertiga ni macam, yelah, berpandangan je lah. Benda dah jadi kan, diorang pun dah nak keluar dari bilik tu.
daripada rumah tu. Dan rupa-rupanya Encik Zaki ni dia memang selalu sangat nampak sesuatu dalam rumah tu. Dia dah cuba dah untuk bersihkan rumah tu dan tak berjaya juga. Sebab itulah dia terpaksa bawa anak dan juga isteri dia untuk pindah dan menyewa dekat rumah yang lain. Padahal dia dah ada rumah dah. Dah tu Encik Zaki juga ada bagi tahu yang kata benda tu yang tinggal dekat rumah tu, dia macam agak memilih lah siapa je yang boleh menetap dalam rumah tu. Kalau ada je orang yang menetap dalam rumah tu yang dia tak berkenan, dia akan usik dengan teruk lah. Dah tu dia cakap apa, bawah pokok mata kucing ni pun tempat dia ni. Saya rasa kalau Noh tahulah yang dia tunggu dekat luar rumah tu kan, dan dekat bawah mata kucing, pokok mata kucing tu tempat dia, confirm dia tak tunggu kat situ. Tapi itulah, kadang-kadang lebih baik tak tahu daripada tahu kan. The end. Okay, sampai sini dulu untuk video kali ini. Saya harap korang suka video ini. Dan macam biasa, kalau korang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.